Bangunan ni saya rasa dah lebih usianya lebih kurang dalam 80 tahun ke atas. Ia wujud sewaktu sebelum kita merdeka lagi. Zaman British dulu. Tak silap saya, bangunan ni memang dijadikan sebagai dom ataupun rumah rehat orang-orang Inggeris dulu. Dan apabila ianya terbiar lama dalam lingkungan 1972, barulah pihak kerajaan Taiping mengambil alih untuk menjadikan kawasan ni sebagai rumah rehat. Dan kemudiannya kawasan ini ditukarkan nama daripada Rumah Rehat Taiping kepada Casuarina Inn. Casuarina Inn merupakan hotel bajet yang gah suatu ketika dulu. Ia terletak di Taman Tasik Taiping, Perak dan mempunyai reka bentuk yang unik dengan unsur-unsur bangunan lama British. Dahulunya ia berfungsi sebagai rumah rehat untuk kegunaan pegawai British sewaktu mereka menjajah tanah Melayu dan pernah digunakan sebagai kamp dan dom untuk tentera mereka. Pada 12 September 1972, Kerajaan Negeri Perak telah mengambil alih setelah ianya ditinggalkan pihak British dan dijadikan sebagai sebuah hotel bajet untuk kegunaan dan kemudahan orang awam. Namanya kemudian ditukar kepada Casuarina Inn Taiping. Di kawasan ini juga terdapat beberapa cerita, iaitu antaranya adalah cerita seram lah yang dialami sendiri oleh pengunjung ataupun turis yang pernah ke sini sewaktu kawasan ni masih beroperasi. Last operasi saya rasa pada tahun 2010, tak silap Disember 2010 tempat ni dah ditutup. So mungkin dalam pada 12 tahun, hampir 12 tahun dah kawasan ni dibiarkan terbiar macam tu. Boleh lihat di belakang ni bumbung-bumbung ni pun dah lopong dah apa semua, cuma tinggal batu-batu. Tapi seni bina dia memang terbaik kan, memang menarik. Saya akan bawakan korang berjalan bersiasat di kawasan Casuarina ini. Saya pun tak tahu, ini first time saya sampai ke sini, kawasan ni. Jadi kita tinjau lah apa kita boleh tinjau. Okay gang, disebabkan saya punya gimbal masih problem dan saya tak ada gimbal lain jadi saya menggunakan stand saja sebagai medium saya membawa kamera ni Mungkin insyaAllah kalau ada rezeki nanti saya akan belilah gimbal baru. Saya baru beli gimbal sebenarnya semalam sewaktu saya beli. Lepas tu malam tadi saya nak try lah. Jadi gimbal tu terpatah geng, kepala dia terpatah. Jadi tak ada warranty tu dia tak cover patah. Saya pun rasa down sangat ni. Gimbal baru beli patah, gimbal lama rosak. Okey, tu sekadar rintihan lah. Okay, kita akan fokus pada bahagian ni. Bahagian batuan ni dia nampak macam seni bina lama zaman-zaman Egypt dulu ataupun castle ni. Ni saya tak pasti bangunan apa ni. Okey, agak bergegar tapi tak boleh buat apa kan. Kita layan je lah video macam ni. Daripada video saya tak gerak langsung, tak pasti ni pernah digunakan pun ataupun tidak. Pernah digunakan atau tidak, tapi mestilah pernah kan, sebab kawasan ni dah dibuka dah pun. Last operasi tahun 2010 macam tu. Assalamualaikum. Mesti banyak ular-ular Dia tak pastilah. Agak gelap sebab saya dah lock exposure. Kawasan ni dia jadi gelap.
Tadi sebenarnya waktu saya terbangkan drone drone saya pula jatuh geng. Terlanggar tiang ni. Tahu nampak loko. Terlanggar tiang ni drone saya pun pusing macam ni. Tak jatuh bawah tu. Nasib baik lah tak patah. Kalau patah saya tak tahu lagi nak cakap apa lagi. Lepas satu-satu kita terima. Ni ada benda yang dia nak mengajar kita ni. Mungkin kena lebih berhati-hati lah. Cantik juga ni pokok ni, besar ni. Kalau malam ni mesti terasa juga ni aura dia. Tapi saya YouTube ni macam kita berkonsepkan urban explore. Kita tak nak dicop sangat lah sebagai pencarian tu. Jadi mungkin saya akan fokuskan kepada bahagian siang supaya kita jelas lihat keadaan sesuatu tempat lah. Tapi pada waktu malam insyaAllah kita akan buat live di TikTok. Korang boleh follow TikTok Dak Tourism Malaysia. Bersemak dah Ada warna putih. Kucing ke apa tu kalau putih? Bismillah. Oh, patut dia kata bersemak bersemak. Ni view daripada pandangan hadapan balkoni. Saya tak pasti ni mungkin kos selenggara dia. Kos baik pulih ni memang agak mahal juga. Sebab tu kawasan ni dibiarkan macam tu. Allahu Akbar. Saya kena tengok bawah sekejap. Kawasan batuan-batuan ni pecah ni, bumbung ni. Bekas-bekas bumbung dia. Bahagian atas ni dia dah ropong, jadi dia macam tak ada apa sangat. Kita akan cuba pergi ke bahagian bawah. Sambil-sambil tu saya akan cerita kejap sikit lah. Tempat ni sedikit info tentang tempat ni. Kasur Rinain mempunyai sebanyak 20 buah bilik. 20 buah bilik standard. Dan juga 2 buah bilik family 2 buah bilik special tu, bilik besar sikit lah kot Apa ni? Oh, ni mungkin bilik ni. Semak lah. Itu yang dia kata kawasan semak kalau nak turun tu. Ni sebenarnya papan dia kayu, tapi berlapis dengan simen lah. Salah satu puncanya tempat ni kekurangan pengunjung lah. Mungkin sebab orang kata kawasan ni berhantu. Kawasan ni kerap kali diganggu Ada pengunjung yang datang. Salah satunya yang kita tahu, siapa yang pernah tahu tu, pernah dengar cerita ni, tahulah kot waktu malam dia tidur, macam bunyi-bunyi perabot beralih tu biasa. Macam bunyi-bunyi kabinet beralih, lampu toilet tertutup sendiri. Tu mungkin biasa lagi bagi kita. Mungkin ada pernah terjadi dekat rumah. Cumanya ada yang ekstrim sampai dia tidur di dalam bilik, kemudian besok dia bangun tu, bila dia bangun, dia berada di luar geng. Dia terbangun, dia berada di luar. Dan barang-barang dia pun dicampak keluar. Itu adalah, alamak gelap Okay, nampak sikit. Tapi agak noise lah tinggi sebab saya pakai phone Kita sambung balik. Bila dia bangun, barang-barang dia pun seperti dicampak dan dihalau lah keluar daripada bilik. Dan juga ada cerita
salah satu cerita lagi. Assalamualaikum. Ni mungkin bahagian kitchen, tak silap. Sebab ada benda macam ni. Sekejap saya keluarkan torchlight lah. Kalau saya bawa saya lupa ni. Sebab ni sesi Ricky je. Saya ingat nak tengok-tengok je. Tak tahu ada dalam ni tak. Okey gang, saya tak bawa torchlight. Kita try buka flash. Tapi masih tak nampak lagi. Ni kawasan yang kalau korang nampak depan ni. Depan ni adalah lift yang nak naikkan makanan tu mungkin lah. Ada salah satu cerita tadi. Kira ada turis atau pengunjung ni datang. Satu family dia datang beramai-ramai satu family. Apabila mereka sudah siap selesai check in apa semua, guest customer front desk tu dah bagi kunci bilik, kad semua, diorang dah check in masuk bilik. Lepas tu diorang ni malam tu pihak kantin lah, orang panggil apa ni, kafe pihak kafe dia dapat order daripada bilik keluarga berkenaan dapat order dengan kuantiti yang banyak kan, kuantiti yang banyak. Lepas tu dia kata, kira dia bagi tahu dekat kafe tu yang tinggalkan je makanan dekat depan bilik tu lah. Lepas tu lepas besok tu diorang datang, makanan tu masih dekat luar macam tu. Ada bunyi dekat kawasan buluh. Oh, anjing. Kita sampai mana tadi? Sepatutnya diorang satu keluarga tu dia check in 2 hari saja. Tapi bila masuk hari ketiga tu, kira pihak hotel ni dia pelik lah. Kenapa tak keluar-keluar lagi, kunci pun dia tak pulangkan apa semua. Jadi mereka hantar orang untuk ke bilik dan lihatlah keadaan bilik tu seperti digunakan lampu semua menyala, aircon macam tu lah ceritanya. Tapi tiada orang dalam bilik tu. Tiada orang, tiada keluarga. Tu yang mereka pelik. Betul ke yang front desk tu bagi kat keluarga apa semua? Lepas tu diorang refer kepada bahagian kafe pula. Kafe pun kata memang ada bilik tu, satu keluarga tu dia buat order dengan kuantiti yang banyak. Tapi yang peliknya geng, bilik tu tidak berpenghuni dalam sistem mereka tak ada. Dia macam dipadam lah, seolah dipadam. Tapi saya tak tahulah bilik yang mana ni. Ni cerita yang saya dapat daripada Google. Kalau korang pun rajin Google, boleh Google juga kawasan Casuarina Inn ni, yang dikenali sebagai rumah rehat Taiping sebelum ni pada waktu 1972 tak silap saya. Mereka menukar nama sebagai, selamat tak saya nak pijak? Sekejap Mereka menukar nama rumah rehat Taiping ni sebagai Casuarina Inn. Kawasan ni sebenarnya memang dah lama, sebelum waktu kita merdeka lagi. Itu sebab seni bina British macam ni. Macam kita tengok tadi batuan tiang-tiang kat depan sana tu. So apabila lama ditinggalkan, pihak kerajaan negeri pihak kerajaan negeri Perak ataupun Taiping macam tu berkeputusan untuk mengambil alih kawasan rumah rehat ni. Mereka bangunkan mungkin sampai awal tahun 2000 je. Sebab banyak sangat gangguan yang dikatakan lah. Gangguan yang dikatakan tu banyak sangat, mungkin menyebabkan pengunjung takut nak ke sini . Kita berada di luar, saya gelapkan sikit . Jadi korang boleh tengok dengan jelas. Tenang.
Dia seolah marah lah kita nak ni. Oh, dia simpan anak dia kat kawasan tu kan. Ini macam tak bagi lah kita pergi belakang sana. Jadi saya akan tengok di kawasan ni kalau kita boleh lalu. Boleh turun ke? Macam mana nak lalu tu? Anjing. Dia kat sini lah. Risau lagi dia tekam kita. Sia-sia saja. Kat mana tadi dia, geng? Dia dah masuk balik ni. Okay, pada tahun 2010 tak silap saya, kawasan ni mereka bercadang untuk membuat kabel car yang pertama. Bukanlah pertama, tapi membuat kabel car lah di kawasan ni yang menghubungkan dengan Bukit Larut. Tapi idea tu terpadam, terkubur macam tu je lah. Tiada sebarang aktiviti ataupun pembangunan kabel car yang menghubungkan ke bahagian Bukit Larut di kawasan ni. Sebenarnya kawasan ni dia tak begitu dalam, dia sebelah jalan je. Saya ingatkan dia macam pendalaman juga. Tapi mungkin waktu malam suasana dia agak lain. Siapa yang dah pergi waktu malam kawasan ni, dia tahulah macam mana keadaannya. Nak lalu. Tak kacau, jangan risau. Assalamualaikum. Dia tak bawa torchlight kan. Jadi saya bawakan kepada tempat yang terang sikit. Ni sebenarnya terang, tapi sebab saya dah exposure dia takat tu je. Pakai phone kan, dengan bergegarnya. Kalau ada rezeki tu nanti kita try lah tengok gimbal baru lah. Sebab saya dah tak ada mood lah. Gimbal kita beli semalam patah geng. 2 gimbal geng rosak 2. Satu rosak motor. Alamak, satu rosak motor, satu lagi patah. Jadi kita berbekalkan stand ni je lah. Terima kasih pada yang masih menonton dan support Dak Tourism Malaysia. Kawasan bawah ni macam mana dia kata? Turun tangga. Saya tak nampak tangga. Ni bilik-bilik dia. Satu bilik family. Oh ni kita dah jumpa tangga tapi gelap. Sebab dia tak ada cahaya. Oh ni mungkin bilik family. Tak tahulah. Tapi agak besar juga ni. Saya sebenarnya memang dah agak lama nak ke kawasan Kasuarina ini sebab saya tertarik dengan seni bina dia.
yang batuan-batuan depan sana tu. Tapi bilik-bilik ni mungkin sama lah macam hotel-hotel lain. Cumanya seni bina batuan kat depan tu dia macam bersejarah. Saya tertarik pada yang kawasan depan tu. Ni ada jalan untuk kita naik ke atas. Sekejap saya terangkan balik. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, ni lagi scary kan. Ni lagi scary ni. Selamat tak ni? Atap dia semua dah tak ada lah. Atap ni dah tak ada dah. Dah bersemak macam ni dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Orang bayangkan waktu malam ni mungkin lagi agak menyeramkan. Tapi apa yang menyeramkan bagi saya, tu kat bawah tu, saya memang kurang sikit kan dengan anjing lah. Kalau dengan anjing memang saya terus terang saya kurang sikit lah. Harap-harap atas ni kita tak ada jumpa lah anjing. Oh, dia kawasan ni dia akan menghubungkan jalan sampai bahagian sana. Kasuarina ini dia tak begitu pendalaman sebab kita masih dengar lagi suara-suara di bahagian luar sana lah. Bahagian jalan, kalau ada orang yang menjerit-jerit, ada buat pesta ke apa, memang kita dengar lah. Yo, sabar, jangan marah-marah. Oh, sana dah bersemak. Situ dah bersemak sangat. Sini pun dah bersemak ni. Sekejap saya terangkan balik. Ni dia pemandangan dari atas. Ni sebenarnya bukan hotel mewah. Kawasan rumah rehat ni adalah hotel bajet, dijadikan sebagai hotel bajet. Boleh lalu ke tak ni? Dia macam gap rest house tu, dijadikan sebagai tempat persinggahan lah. Sebab ni dekat dengan, tak adalah dekat, tapi dia kata nak ke arah Lumut apa semua tu, kawasan-kawasan yang bandar semua tu, kira kawasan ni menjadi tempat persinggahan. Macam The Gap Rest House ataupun rumah rehat di kawasan Kuala Kubu sana tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, saya pijak akar. Saya tak tahu sama ada ni kalau ada lubang ni. Harap-harap semuanya jalan lancar. Kita dah pusing. Kita dah tawaf satu bangunan belakang ni. Saya tak tahulah depan sana dia ada tangga untuk turun ke tak. Kalau tak saya kena patah balik. Baik-baik sebab licin. Korang bayangkan ni kira dah lama dah kalau dah jadi hutan dalam bilik macam ni. Bila dah jadi hutan macam ni memang last operasi pun 2010. So dalam 11 tahun nak masuk ke 12 tahun.
Okay, kita akan turun di tangga ni. Saya tak tahulah kita boleh tembus balik ke tak. Ini seperti ada homeless. Assalamualaikum. Ada orang ke? Macam ada orang datang buat bakar-bakar ni. Jadi apa pun, tujuan kita dah hampir selesai dah. Saya tunjukkan kawasan Kasuari Nain ya pada New Year ni, pada awal tahun 2022. Dan beginilah keadaannya setelah hampir 12 tahun ditinggalkan. Tapi pokok buluh ni memang something. Oh, dia macam satu pintu dengan banyak macam tu kan. Menarik. Mungkin siapa yang datang kawasan malam dekat sini, dia dapat share kan bagaimana keadaan malam di kawasan ni. Tapi di YouTube mungkin saya akan buat bahagian siang je untuk kita lebih jelas menampakkan sesuatu keadaan tu. Alright. Jadi geng, sampai di sini saja Aduh, maaf licin-licinnya. Video eksplorasi ataupun penjejakan kita Dak Tourism Malaysia di kawasan Rumah Rehat Taiping ataupun Kasuari Nain yang hampir 12 tahun ditinggalkan. Jadi terima kasih kepada semua yang dah support DTM sama ni, dan terima kasih pada semua yang menonton video ni tanpa skip iklan. Dan jangan lupa geng, kalau mana yang tak follow lagi, masih korang tak follow lagi TikTok Dak Tourism Malaysia, saya bawakan live tu di sesebuah kawasan yang berdekatan untuk kita buat live. Kalau korang nak tengok real kita buat explore satu kawasan secara live, boleh follow YouTube Dak Tourism Malaysia. Boleh follow TikTok. Jadi ini lah yang saya katakan tu, memang menarik kawasan ni. Dan di sini